Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal. Al-qulubu lahu mufdiyah was-sirru 'indahu 'alaniyah. Al-halalu ma ahal wal haramu ma harram. Ad-dinu ma syara' wal amru ma qada. Al-khalqu khalquh wal 'abdu 'abduh wa huwa Allahur Raufur Rahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita dapat bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendirikan salat berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumah Allah mempelajari kitabullah, membaca kitab Allah, mempelajari kitabullah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun ke atas mereka, sakinah akan turun ke atas mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut tentang mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan hadis daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Lama sangat kita berhenti, saya pun dah keliru mana kita berhenti. InsyaAllah kali ini kita sambung, tak berhenti lagi insyaAllah. Babu man sami'a bifahishatin fa'afshaha. Bab pada menyatakan orang yang mendengar sesuatu kekejian lalu dia menyebarkannya. Wa bihi qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Wahb ibn Jarir qala haddathana Abi qala sami'tu Yahya ibn Ayyub an Yazid ibn Abi Habib an Marsad ibn Abdillah عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa orang yang mengatakan kekejian dan orang yang menyebarkannya dalam dosa sama saja. Hadis terusnya, wa bihi qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Shubayl bin Auf qala kana yuqal man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Shubayl bin Auf berkata bahawa barang siapa yang telah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mendengar sesuatu kekejian lalu dia menyebarkannya, maka dia pada kekejian itu sama seperti orang yang melakukannya. Hadis terusnya, saya habiskan bab ni. Hadis terusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bihi qala haddatsana Qabisatu qala haddatsana Hajjaj an Ibn Jurayj an Ata'in annahu kana yara an-nakala ala man asha'a az-zina yaqulu asha'a al-fahisha. Daripada Ibn Jurayj, daripada Ata', bahawasanya beliau berpendapat perlu dikenakan hukum ke atas orang yang menyebarkan berita perzinaan. Dia berkata orang tersebut telah menyebarkan kekejian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman media sosial ni, di mana setiap orang boleh menyebarkan apa sahaja yang dia kehendaki sepantas kilat, dengan sekali tekan saja viral seluruh, bukan seluruh Malaysia, seluruh dunia orang tahu. Sama ada yang dia menyebarkan tu kesilapan dirinya sendiri, itu pun Allah Subhanahu wa taala laknat. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, seorang yang melakukan maksiat pada malam hari dan keesokan harinya dia bercerita pula, maka Allah laknat ke atas orang tu. Kalaulah dia melakukan maksiat kemudian dia bertaubat, nescaya Allah terima taubat dia. Apatah lagi bila kita sebarkan keburukan ataupun dosa yang orang lain buat. Di sini kita belajar hari ini, maka dosanya sama seperti apa yang orang si pembuat itu dapat. Seorang itu melakukan zina, dia dapat dosa zina, yang menyebarkan
berita penzinaan itu pun akan dapat dosa yang sama banyak dengan orang yang buat dosa itu. Seperti mana ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, seorang yang menunjuk kepada kebaikan ataupun yang sebarkan kebaikan dapat pahala, yang sebarkan keburukan juga dapat dosa. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Di zaman Nabi SAW, ada seorang ni dia telah terlanjur, dia telah buat zina. Maka keesokan harinya dia datang jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Abu Bakar, dia kata, aku telah buat dosa besar. Aku telah buat zina. Abu Bakar kata kepada dia, pergi, duduk diam, bertaubat, Allah akan terima. Dia tak puas hati, hati dia tak tenang. Sebab dia dah buat dosa. Maka dia pergi jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, ya, wahai Umar, dia kata, aku telah buat dosa. Umar kata kepada dia, pergi duduk diam-diam, pergi bertaubat, Allah akan terima taubat kamu. Dia tak puas hati juga. Dia pergi jumpa seorang sahabat yang bernama Thabit. Dia kata kepada dia, aku telah buat dosa ni. Aku dah jumpa Abu Bakar, aku dah jumpa Umar, aku tak tahu nak buat apa. Dia kata, pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia beritahu daripada kanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam palingkan muka Nabi ke kiri, seolah-olah tidak mendengar. Dia datang ke kiri pula, Nabi SAW paling ke kanan, seolah-olah Nabi tak dengar juga. Kemudian dia berulang kali, dia datang, dia beritahu. Kata, ya, saya memang telah melakukan zina. Bila dia dah sebut 4 kali, dalam syariat sama ada 4 saksi ataupun ikrar 4 kali. Maka Rasulullah tanya, dia kata, betul ke orang ni, dia tak mabuk ke? Sebab apa Rasulullah tanya? Sebab kalaulah dia mabuk, maka Rasulullah boleh maafkan dia. Kata, tak ada apa-apa. Kamu tak buat apa. Kamu buat itu dalam keadaan kamu tak sedar diri. Ataupun kamu cakap ni dalam keadaan kamu tidak sedar diri. Kemudian orang kata, tak, dia tak mabuk. Rasulullah SAW tanya lagi, kata, dia ni bukan gila. Dia kata, tak, saya bukan gila. Maka Rasulullah SAW kata, maka pergilah, rejam dia, seperti mana dosa kepada orang yang melakukan zina selepas dia dah berkahwin. Dan Nabi SAW kata kepada Thabit, lau satartahu bisawbik. Wahai Thabit, kalaulah engkau tutupkan perkara ini dengan kain kamu, maksudnya kau tak refer kepada aku, ada alangkah baiknya. Alangkah lebih baiknya engkau tidak referkan perkara ini kepada aku. Itu Rasulullah SAW. Banyak lagi kisah-kisah penzinaan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi kadang timbul soalan, kata Ustaz, kalau macam tu, macam mana kita nak mencegah maksiat? Dia, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi tu, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbihi, itu diri sendiri saja tanpa melibatkan orang lain. Kita nampak orang melakukan maksiat, kalau kita boleh halang dengan perbuatan, kita halang dia. Tak boleh dengan lidah. Kita, wahai hamba Allah, ittaqullah, takutlah Allah, jauhilah diri kamu daripada maksiat. Kalau tak boleh, kita benci perbuatan itu dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman. Tapi bukannya bermakna kita nampak seorang buat maksiat, kita pergi heboh satu kampung. Kata, saya nampak semalam saya jalan, saya nampak ada orang buat zina. Saya nampak mereka berdua berpegang tangan sedangkan mereka belum berkahwin lagi. Itu dilarang sama sekali. Tidak dibenarkan. Dalam apa keadaan sekalipun tidak dibenarkan. Tidak boleh sesekali kita pergi mencari kesilapan orang lain. Wala tajassasu. Nabi SAW kata, jangan kamu cari aib orang, jangan spy. Dalam Quran pun ada. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Sebaliknya, kamu seperti mana kamu jaga diri kamu daripada tersebarnya berita aib kamu, begitulah kamu jagalah aib saudara kamu. Itu sepatutnya. Tapi biasalah kita pun salah faham. Kita ingat orang yang sebarkan keburukan ni, dia nak mencegah keburukan itu sebenarnya. Sebenarnya tak. Dia juga mendapat dosa sama banyak dengan si pelaku dosa itu. Betapa besarnya perkara itu yang kita semua tak pernah tahu pun. Kita rasa, oh baguslah, saya nak selamatkan daripada keburukan dia, maka saya sebarkan. Seperti mana sebelum ni pun saya pernah sebut, mana tahu orang tu dah bertaubat, dia jadi wali Allah, kita yang sebarkan jadi musuh Allah. Selepas dia buat dosa, dia dah bertaubat, dia kata, ya Allah, saya dah buat salah, maka saya bertaubat, maka Allah kata, baiklah, aku ampunkan. Tapi kita yang besoknya kita sebarkan, Allah benci dengan kita, Allah murka dengan kita. Ini berlaku di zaman Nabi Musa AS, seorang yang dia punyalah jahat, orang kampung dia halau keluar. Dia punyalah jahat, orang kampung halau dia keluar.
Satu hari dia keseorangan diri, tak ada bekalan makanan, tak ada asbab kehidupan, dah hampir nak meninggal dunia. Maka dia lihat ke atas, dia kata, wahai Tuhan pencipta dan pemelihara, dia kata, orang kampung dah buang aku dan aku kini nak kembali kepadamu. Kalau engkau pun tolak aku, ke mana aku nak pergi lagi? Dan dia kata itu saja, dia meninggal dunia. Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahawa ada seorang wali aku, kekasih aku telah meninggal dunia. Pergilah solatkan jenazah dia dan kebumikan dia dan bawalah orang kampung. Dan siapa sahaja yang menyertai solat jenazah dia, aku akan ampunkan keseluruhan dosa mereka. Maka Nabi Musa AS bawalah seluruh kampung, kata ada seorang wali Allah meninggal dunia ni, jom kita ramai-ramai pergi solatkan jenazah dia. Sampai di sana, mereka kata kepada Musa, ni wali Allah. Kata, inilah musuh Allah, dialah yang kami halau keluar. Nabi Musa AS lihat ke atas, dia kata, ya Allah, dia kata, engkau cakap lain, mereka cakap lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa yang aku cakap pun benar, apa yang mereka cakap pun benar. Sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia keluar daripada kampung, dia seorang yang pembuat maksiat. Dia musuh Allah, tapi selepas dia bertaubat, dia telah menjadi kawan aku. Selepas dia bertaubat, sedangkan dia tak sebut apa-apa pun, dia kata, ya Allah, dia kata, kalaulah engkau pun tolak aku, mana aku nak pergi, ya Allah. Maka Allah, taubat dia pun Allah Subhanahu Wa Taala terima. Dia bayangkan kita sebarkan berita orang yang Allah telah terima taubatnya, maka kita yang akan jadi musuh Allah dan dia telah menjadi kawan Allah. Sebab tu ada ayat Quran kata, la yuhibbullahu al-jahra bisu' illa man zulim minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka sesekali seorang yang menyebarkan keburukan orang lain kecuali dia dizalimi, kecuali dia sendiri dizalimi. Dalam keadaan itu bolehlah, contoh ada perempuan dirogol, kata saya tak nak buka aib orang tu. Bukan, kalau dia dizalimi maka dibenarkan. Kalau kita dizalimi, dibenarkan untuk kita beritahu kepada hakim, beritahu kepada mahkamah, beritahu kepada pihak berkuasa bahawa kita dizalimi. Sebaliknya, kalau kita nampak keburukan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata dalam sebuah hadis dalam kitab ni juga, mungkin kita akan sambung. Dia kata, kalaulah kita terdetik dalam hati kita untuk kita nak cerita keburukan orang lain, maka fikirlah akan fitnah, iaitu ujian yang bakal kita hadapi yang lebih berat daripada ini. Kita akan berhenti, kita kata, buat apa aku nak fikir pasal dia? Aku pun belum tentu lagi keadaan aku kelak nanti dalam kubur, di mahsyar. Fitnah ni maksud apa? Ujian. Bukan fitnah seperti mana yang kita faham dengan makna fitnah. Sepatutnya kita, kalau kita dizalimi, kita cerita. Kalau tidak, tutup. Dan at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang bertaubat daripada dosanya seolah-olah dia tak pernah buat dosa. Ada seorang datang jumpa saya baru beberapa minggu lepas. Dia kata, wahai ustaz, dia kata saya buat dosa. Dan maksudnya buat dosa yang dimaksudkan samalah seperti apa yang kita sembang ini, iaitu dia buat zina lah. Dan dia kata, saya rasa insaf. Dia kata, sepatutnya saya cerita kepada isteri saya ataupun tidak? Sepatutnya saya cerita kepada isteri saya ataupun tidak? Saya kata kepada dia, apa yang kita belajar ini saya bagi tahu dia, tak perlu cerita. Tak perlu cerita. Bangun malam, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bacakan hadis Qudsi ini, ya bena Adam, Allah kata, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, kalaulah dosa kamu mencecah langit sekalipun, fastaghfartani ghafartu laka wala ubali, dan kamu minta ampun sekali sahaja daripada aku, nescaya aku akan ampunkan dan aku sedikit pun tak kisah. Saya bagi tahu dia bertaubat kepada Allah dan janji, kata, ya Allah, saya tak akan sesekali buat. Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita. Sebab tu kita kena tutup aib orang lain, dan aib kita sendiri juga kita tutup. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata, kami tutup aib kamu, kenapa kamu buka sendiri? Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, siapa yang tutup aib seorang Islam, dosa seorang Islam, Allah akan tutup aib dia. Kita semua berdosa, kullu bani adam khata'un. Saya pernah cerita ataupun tidak kan, ada seorang ayah tu, dia bawa satu hari dia pergi beli satu robot, dia bawa balik. Robot ni, dia balik dia cerita kat isteri dengan bangga, kata, robot ni boleh detect kalau ada orang cakap tipu. Tunggu anak kita balik. Aku nak test robot ni. Anak dia balik lewat. Gimana kata? Kata, ayah pergi masjid. Kata, robot ni kalau orang cakap tipu, dia akan lempang. Dia akan lempang kan. Ayah dia tanya, bagaimana?
Kata, ayah saya pergi masjid, pang, robot tu lempang. Robot tu lempang. Kata bohong. Kata, robot ni kalau ada orang bohong, dia boleh detect. Dia kata, ayah dulu masa umur kau tak pernah bohong macam kau, pang, ayah pun kena lempang. Sebab ayah pun bohong juga. Kullu bani adama khatta'un. Setiap bani Adam ni berdosa, melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan paling baik antara pendosa adalah seorang yang bertaubat. Sentiasa bertaubat, mintalah ampun, ya Allah, Allahumma astur awrati, kan, ya Allah, sembunyikanlah aib saya, sembunyikanlah dosa saya. Wa amin rawati, ya Allah, sembunyikanlah aib saya dan peliharalah keluarga saya. Sembunyikanlah, saya banyak dosa ya Allah. Setiap hari saya buat dosa, setiap malam saya buat dosa, setiap detik saya buat dosa. Ya Allah, kalau kau buka aib saya, tak ada siapa nak hormat, siapa pun tak pandang kita lagi nanti. Ya Allah, tutup aib kita, kita tutup aib orang lain. Dan siapa yang tutup, dia tak buat apa tau, seumur hidup dia tak buat apa. Apa yang dia buat satu saja, dia nampak aib orang, dia tutup. Dia nampak aib orang, dia tutup. Dia nampak orang tu buat dosa, dia kata saya tak nampak. Maka Allah kata orang macam ni, satarahullahu fid dunya wal akhirah, di akhirat kelak Allah kata, kamu buat dosa banyak mana pun aku telah tutup, kerana kamu tutup dosa orang lain di muka bumi dulu. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang Islam, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Itu penting kita menutup aib orang. Dan siapa yang sebar pula, dia akan mendapat dosa sama dengan orang yang melakukan dosa tersebut. Tapi para sahabat dalam bab ni pun diorang maafkan. Paling teruk, paling besar fitnah yang pernah berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad SAW adalah fitnah terhadap keluarga Nabi sendiri, yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perjalanan balik daripada satu peperangan Banu Mustalik tu. Isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, terlewat, maka dia fitnah. Bila Aisyah radhiyallahu anha balik, dia lewat sikit kan, kerana dia pergi qada hajat dia terjatuh rantai dia cari, lewat sikit, kafilah telah jalan. Maka ada seorang sahabat nama Safwan, dia nampak Aisyah berseorangan diri, maka dia telah naikkan Aisyah, maksudnya minta Aisyah radhiyallahu anha naik untanya, tempat mereka ada tempat duduk untuk Ummul Mukminin, duduk dalam tu, kemudian dia yang bawa unta tu pulang. Jadi bila sampai ke Madinatul Munawwarah, maksudnya sampai lewat dengan Safwan, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia memang jahat. Dia sebarkan berita kata Aisyah telah buat zina. Maka tersebar berita tu. Para sahabat tak percaya. Tak percaya, tapi ada yang tersebut dengan mulut dia. Terdengar tak berita? Kata Abdullah bin Ubay kata Aisyah telah melakukan na'udzubillah. Tak sebut. Begitulah ada seorang Ansar, Abu Ayyub Ansari, isteri dia kata, abang dengar tak? Masa tu dia kata, ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Kata, kita tak boleh walaupun sebut pun tentang perkara ini, kerana ini adalah tuduhan yang teruk, yang jahat. Maka Allah turunkan ayat Quran menggunakan perkataan Abu Ayyub itu sendiri. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala gembira, kata ada juga di kalangan mereka, bila mereka dengar, mereka kata apa? Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kita tak boleh sebut pun, dia kata kepada isteri dia. Begitu sekali mereka berjaga-jaga. Tapi ada yang di kalangan mereka sebut, mereka tak tuduh, mereka sebut. Maka mereka itu pun dijatuhkan had kerana sebut. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ampunkan, maafkan mereka. Bayangkan, dosa tak berlaku, tuduhan berlaku. Sepatutnya atas orang tuduhan ini dijatuhkan hukuman. Mereka ini pun dia maafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan sangat tinggi. Kalau kita sepatutnya Allah turunkan. Kata siapa alladzi walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Mereka sepatutnya kena 80 sebatan. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul tak kena apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Nabi SAW lepaskan dia. Ini akhlak Nabi SAW yang mungkin kita pun tak boleh nak praktikkan kan. Itu akhlak Nabi SAW yang kita mungkin lemah, tapi Nabi SAW telah buktikan. Itulah Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya penyempurnaan akhlak yang paling tinggi.
Akhlak ni, seorang yang mana dengan orang lain dia tak sangka baik, dengan Allah pun dia tak akan sangka baik. Dengan orang lain pun dia tak sangka baik, dengan Allah pun dia tak akan sangka baik. Seorang yang tak sangka baik dengan Allah, macam mana dia masuk syurga? Dengan Allah pun dia sangka buruk, bagaimana dia nak masuk syurga? Ana inda dhanni abdi bi. Allah kata, ada hadis qudsi kata, aku mengikut sangkaan hamba-ku denganku. Dan kalaulah dengan Allah pun kita tak sangka baik, macam mana kita nak masuk syurga? Dan orang yang tak sangka baik dengan manusia lain, dia tak akan sangka baik dengan Allah. Itulah praktis dia, hablum minallah wa hablum minan nas ni. Dia ada hubungan di antara, satu orang tak boleh kata, saya yang penting saya semayang. Lepas semayang saya maki hamun tu, itu hak saya lah. Yang penting saya puasa. Kalau ada orang tak puasa, saya akan kutuk, saya akan viral, saya akan ambil gambar, saya akan hantar dalam WhatsApp group supaya kena tangkap. Yang penting saya puasa. Boleh ke begitu? Tak boleh. Sebab apa? Dalam keadaan dia beribadat, dia tak boleh nak mengkeji orang lain yang tak buat. Bila mana para sahabat dalam safar, ada sebahagian berpuasa, ada sebahagian lain tak berpuasa, maka sahabat yang puasa ni pun sedikit pun mereka tak tunjuk riak wajah mereka kepada mereka yang tak berpuasa, seolah-olah korang ni pemalas. Bukannya teruk sangat pun safar. Tak. Sedikit pun mereka tak bagi orang yang tak puasa tu terasa. Ikut dia lah, sebab dia ada pilihan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang tak boleh puasa, sakit ataupun safar, boleh puasa kemudian. Jadi mereka tak tunjuk sedikit pun dengan riak wajah mereka, kata engkau ni memang pemalas lah. Kan? Mereka buat ibadat mereka. Sebab tu kita tak akan dengar sahabat cerita tentang kelemahan sahabat lain. Kata masa ketika aku kuat ibadat dulu, sahabat ni duduk diam je. Tak ada. Mereka tak akan cerita tentang orang lain. Lebih kurang Allah Subhanahu Wa Taala kadang dengan amalan yang sedikit Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan syurga kepada seorang tu. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di padang mahsyar nanti ada dua orang yang dua-duanya dijatuhkan hukuman neraka. Allah kata, korang berdua masuk neraka. Ini hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, maka kedua-dua mereka bila dijatuhkan hukuman neraka, salah seorang akan lari terus ke arah neraka. Seorang lagi pula dia jalan sikit, dia toleh ke belakang. Dia jalan sikit, dia toleh ke belakang. Jalan sikit, dia toleh ke belakang. Allah terpanggil dua-dua. Dua-dua datang. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada yang lari itu, kau lari sebab apa? Dia kata, wahai Allah, dia kata, ya Allah, seumur hidup aku di muka bumi ini, di muka bumi dulu, aku tak pernah taat kepadamu. Tapi dia kata, hari ini aku fikir, kalaulah hari ini aku taat kepadamu, mungkin hari ini engkau ampunkan aku. Allah tanya kepada yang kedua pula, dia kata, engkau pula. Dia kata, ya Allah, dia kata, di muka bumi dulu, aku dengar akan kasih sayangmu, kerahimanmu, sifat maafmu, dan aku harapkan kau akan maafkan aku, sebab tu aku toleh ke belakang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kata, pergilah, aku ampunkan kedua-dua kamu. Waktu kita tak tahu, kadang itu pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh maafkan. Ada seorang pelacur, dia bagi minum anjing dengan kasut dia, bagi minum anjing dengan kasut dia pun Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Kita tak tahu. Ampunkan maksudnya apa? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ajib, tengok dengar ayat ni. Illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Satu orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, semua dosa dia, contoh dia dah buat dosa 5 juta dosa dia dah buat seumur hidup dia akan diubah, ditukarkan kepada hasanat, seolah-olah dia telah buat 5 juta kebaikan kerana Allah terima taubat dia. Jangan main-main. Taubat seseorang itu bukan sahaja dikata, okey sekarang ni saya dah bertaubat, Allah kata sekarang ni kau mula daripada zero. Tak. Kau dah bertaubat, sekarang dosa kamu juga kami tukar dengan kebaikan. Ajib, itulah kata, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah bukan sahaja Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Taubat ni ubah seluruh dosa kita seumur hidup yang kita buat daripada kecil, salah, silap tu taubat. Ya Allah, mengalir air mata, keluar air mata, menitis air mata, ya Allah aku bertaubat. Allah kata semua dosa kamu kami tukar dengan kebaikan dan kami masukkan kamu ke dalam syurga. Kita tak tahu. Sebab tu kita nampak keburukan orang, kita boleh
nak halang dia, wanha 'anil munkar idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, dengan perbuatan. Tolak dia, jangan. Ataupun kita nampak, jangan, takutlah Allah, jangan buat dosa. Ataupun kita benci, pergi cerita kepada orang, itu bukan perintah Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang cerita akan keburukan orang lain. Walaupun dia kata saya cerita ni sebenarnya saya bukan nak cerita. Kadang-kadang kita semua lemah, kita cerita. Tapi sebab itulah saya pilih kitab ni, sebab apa? Saya nak didik diri saya sendiri sebenarnya. Didik diri kita sendiri. Saya sendiri rasa saya perlukan. Setiap hari kita buat salah, kita terucap perkara yang salah, terkata perkara yang salah. Kita perbetulkan. Mana tahu satu hari nanti taubat kita Allah terima dan Allah tukar semua kesilapan kita dengan kebaikan. Seperti mana ayat tadi, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Allah kata siapa sahaja yang bertaubat Allah terima. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Aku Maha Pengampun, Allah kata, aku Maha Pengampun kepada siapa sahaja yang rujuk kepada aku. Innahu kana tawwaba. Allah Maha Pengampun. Kita harap Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Oleh kerana itu kita kena belajar daripada kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, bagaimana mereka bila menghadapi suatu situasi apa yang mereka buat. Seperti mana kita lihat dalam satu peristiwa, ada seorang perempuan yang nama Ghamidiyah. Ghamidiyah ni dia juga datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, seorang perempuan daripada Ghamidi, dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata aku telah buat zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pergi. Dia kata, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina. Nabi kata pergi. Dia kata, ya Rasulullah, saya telah buat zina. Nabi kata pergi. Dia kata, ya Rasulullah, saya telah buat zina. Nabi kata, engkau mengandung. Dia kata, ya. Dia kata, pergi. Lahirkan anak dulu. Maka dia lahirkan anak, dia tak puas hati dia. Dia tak sedap hati dia. Dia datang jumpa, ya Rasulullah, saya telah lahirkan anak. Maka rejamlah saya. Rasulullah SAW kata, pergi susukan dia dulu. Sehinggalah dia boleh makan sendiri. Maka dia datang jumpa Rasulullah SAW. Ini kedudukan mereka yang tinggi. Bukan ada orang fitnah, bukan ada orang sebarkan keburukan. Tak, dia sendiri. Kata, ya Rasulullah, dengan dia berikan sekeping, sepotong roti di tangan anak dia itu, dia bawa jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kata, anak aku dah boleh makan sendiri, maka rejamlah aku. Maka Nabi SAW telah tunaikan perintah Allah dengan rejam ketika itu. Ada sahabat yang mana terkena darah, dia rasa jijik. Kata, kotor, kata perempuan ni buat zina. Maka Nabi berubah wajah Rasulullah. Dan Rasulullah SAW bersabda, kalaulah taubat dia dibahagikan kepada semua manusia di seluruh dunia, maka mencukupi untuk semua. Begitu hebat taubat perempuan ini. Maka kita, apa hak kita untuk bicara tentang kisah silam orang lain, kan, kesilapan orang lain. Yang penting kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun malam, ya Allah, saya berdosa, ya Allah, ampunilah saya. Waktu malam ni, sebab apa kita ulang-ulang kali kata waktu malam? Kerana waktu itulah Allah sendiri tanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam hari Allah akan tanya, ada tak sesiapa yang nak bertaubat, aku perkenankan taubatnya. Allah tanya, Allah offer. Siang hari tak ada offer, malam ada offer. Sebab tu kata bangun malam. Allah akan tanya juga siapa yang ada keperluan hajat dan aku tunaikan hajat orang itu. Babul Ayyab, kita sambung lagi hadis terusnya. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ضيبان عن أبي يحيى حكيم بن سعد قال سمعت عليا يقول لا تكونوا عجلا مذابيع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متمالحة لدحا. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa dia mendengar Abu Yahya Hakim Abu Sa'ad berkata, janganlah kalian menjadi orang yang terburu-buru. Abu Yahya Hakim Abu Sa'ad berkata, dia mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu terburu-buru menjadi dan suka menyebarkan berita keburukan orang lain dan membongkar rahsia, kerana sesungguhnya di belakang kalian ada bala bencana yang amat pedih, lagi mengecutkan hati, serta urusan-urusan berpanjangan, lagi fitnah-fitnah yang berat dan besar. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum, kalaulah ta'lamuna ma a'lam, kalaulah kamu mengetahui apa yang aku mengetahui, la dhahittum qalilan wa la bakaitum katsira, nescaya kamu akan ketawa sedikit dan kamu akan menangis banyak." Seorang yang dia tahu kata besok dia akan mati, besok dia akan masuk kubur, Allah akan
antar malaikat untuk soal ketika tak ada siapa-siapa pun bersama dengan dia. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada siapa, tak ada anak, tak ada harta, tak ada kawan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tak ada siapa pun akan ada bersama dengan kita. Wala yus'alu hamimun hamima. Sehingga kawan karib pun tak akan bela kita. Kalau dia tahu akan perkara itu, nescaya dia tak akan hiraukan dosa, perbuatan, kesilapan orang lain. Dia akan fikir diri dia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dia akan fikir, aku ni baik sangat ke? Aku ni baik sangat ke sehingga nak aku bicarakan tentang dosa orang lain? Pernah tak kita dengar Rasulullah bicarakan tentang dosa orang lain? Tak. Nabi hanya beritahu, siapa yang buat zina, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, innahu kana fahisha wa sa'a sabila, jalan yang buruk, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar tak Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita? Tak. Bila kita kalau ada masa free, kita mulalah duduk bicarakan aib orang, kesilapan orang, dosa orang, kan? Dan dengan itulah kita akan balik kepada Allah dalam keadaan kita tak ada apa-apa. Itu yang susah tu. Sebab itulah pentingnya muzakarah bab ini. Sebab itu pentingnya kita pelajari daripada bab ini supaya kita tidak kembali kepada Allah dengan papa kedana, tak ada apa-apa. Semua pahala kita pindah kepada orang tu, kita balik tanpa apa-apa. Sekarang ni yang semua ada ni, kita masih hidup lagi, kan? Masa di mana ada solat jenazah, semua yang ada ni hidup. Inilah peluang untuk kita bertaubat. Boleh bertaubat kepada Allah. Ya Allah, apa sahaja yang saya cakap tentang orang lain, apa sahaja yang saya sebarkan keburukan orang lain, ya Allah, apa sahaja kesilapan saya, perbuatan saya, percakapan saya, hatta pemikiran saya, tanggapan saya, sangkaan saya, ampunilah saya, ya Allah. Peliharalah saya daripada azab-Mu, ya Allah. Begitu sekali kena menangis. Abu Hurairah radhiyallahu an, ada sekali seorang tu mencela dia, mengutuk dia, menghina dia. Maka dia kata kepada orang tu, dia kata, di depan aku ada satu lembah, itu api neraka. Kata, kalaulah nasib aku duduk dalam lembah itu, maka aku ni lebih layak dikutuk lebih banyak daripada kutukan yang kau berikan kepada aku. Tapi kalaulah aku dapat melepasi lembah itu, maka kutukan kau tidak beri apa-apa mudarat kepada aku. Ini keadaan mereka. Mereka tak hiraukan pun. Kalau kita saman malu, saman itu, saman ini, kan? Itu kita. Mereka kata, cakaplah. Cakap apa, cakaplah. Cakap apa, cakaplah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah bertindak atas kata-kata orang ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tak pernah. Kalau ke atas orang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak. Ke atas Nabi tak pernah bertindak. Bila Fatah Mekah, mereka-mereka yang pernah kutuk Nabi, maki Nabi, hina Nabi, mereka dah takut. Mereka kata, habislah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada mereka, apakah yang patut aku buat dengan kamu semua? Mereka kata, ya Rasulullah, seperti mana sifat kamu, seperti mana akhlak kamu? Maka Rasulullah kata, aku akan perlakukan dengan kamu seperti mana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam buat dengan abang-abang dia. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Aku tak akan ambil apa-apa tindakan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kamu semua. Begitu sekali. Nabi ampunkan, Nabi tak ungkit. Abu Sufyan radhiyallahu an, Allah redha dengan dia. Dia pernah berkali-kali mengambil tindakan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ampunkan. Jadi radhiyallahu an. Banyak lagi orang yang pernah bertindak. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatah Mekah, dia ada keluarga dia di Mekah, dan dia tahu bahawa orang Quraisy kenal akan keluarga dia dan tahu salah seorang telah meluk agama Islam daripada keluarga tersebut dan menetap di Madinah. Kalaulah dia tahu kata ada tentera yang serang Fatah Mekah, maka dia akan aniaya ataupun tangkap keluarga orang ni, sahabat ni, untuk dia menyelamatkan diri dia. Kan, untuk maksudnya dia kidnap, dia kurung, dia kata kau nak aku lepaskan dia, maka kamu patah balik. Maka apa dia buat? Dia telah tulis satu surat kecil diberikan kepada seorang perempuan yang mana sedang menuju ke Mekah. Dia kata, nah surat ni kau berikan kepada orang Quraisy, bagi tahu information, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak serang daripada aku,
dan jangan apa-apakan keluarga aku. Aku dah sampaikan berita. Sedangkan dia seorang Islam yang telah beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Alimun Khabir, Allamul Ghuyub. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, pergi jumpa perempuan ini, dia sedang membawa berita sebelum kau sampai ke Makkahul Mukarramah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kejar wanita itu bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Sampai di situ Nabi kata, mana kertas tu? Dia kata, kertas apa? Dia kata, mana kertas itu? Allah Subhanahu wa taala telah turunkan wahyu melalui Jibril kepada aku bahawa kertas itu engkau telah lipat dan ikat dalam rambut kamu, keluarkan dan berikan kepada aku. Perempuan tu takut, macam mana Rasulullah boleh tahu? Maka dia keluarkan, dia berikan. Bila dibaca, disebut nama sahabat tu, tertulis kata dialah yang sampaikan berita. Maka Umar kata, da'ni adrib unuqah. Kata, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepada pengkhianat ini. Bukan perempuan tu, sahabat yang hantar surat tu. Untuk apa? Untuk selamatkan keluarga dia saja, bukan untuk khianat. Maka Rasulullah SAW kata, jangan Umar. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ini pengkhianat. Dia kata, jangan Umar, kerana dia adalah salah seorang yang telah menyertai peperangan Badar. Dan kau tidak tahukah, dia kata, mungkin Allah akan kata, wahai peserta-peserta hari Badar, buatlah apa saja, Allah telah ampunkan kamu. Bila Nabi tanya dia, kata, ya Rasulullah, dia kata, aku ada keluarga di Mekah dan aku bagi information ni supaya mereka tidak apa-apakan keluarga aku bila mereka tahu aku pun bersama dengan jemaah yang datang menentang Mekah. Dan aku mengetahui bahawa kemenangan mesti berpihak kepada engkau ya Rasulullah, dan dengan perbuatan ini hanya aku buat untuk selamatkan keluarga aku. Maka Nabi SAW telah biarkan dia, lepaskan dia. Umar tak puas hati masa itu, tapi Nabi SAW kata, biarkan dia, maafkan dia, tinggalkan dia. Ini kedudukan Nabi SAW. Nabi ampunkan, maafkan kesilapan yang besar-besar. Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita dengar tadi fitnah Aisyah radhiyallahu anha, sebelum dia meninggal dunia, anak dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah tengah minum air. Dia kata, ya Rasulullah, bagilah bekas air, tinggalkan sedikit. Rasulullah kata, nak buat apa? Dia kata, nak bagi kepada ayah saya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ni raisul munafik, ketua munafik. Dia kata, mana tahu ya Rasulullah, dia minum bekas minumanmu ya Rasulullah, dia dapat iman. Balik, ayah dia tengah sakit ni, tenat ni. Dia kata, wahai ayah, kita minumlah daripada bekas minuman, daripada air ni. Kita, air apa ni? Dia kata, ini bekas minuman Nabi SAW. Mana tahu nur hidayah masuk dalam ayah. Dia kata, kau pergi ambil air kencing sesiapa, aku akan minum, aku tak akan minum air ni. Maka dia pulang, anak ni yang mana tadi punyalah sayang kepada ayah dia. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala ayah aku. Dia kata, dia memang seorang munafik yang nyata. Dia kata sebegitu sekali tentang Rasulullah. Nabi SAW kata, jangan, pergilah khidmat ayah kamu, jagalah dia. Selepas dia meninggal dunia, anak ni datang jumpa Rasulullah kembali. Selepas Rasulullah kata, khidmatlah dia. Dia kata, ya Rasulullah, berikan apa-apa kain kamu. Nabi ambil rida Nabi berikan. Dia kata, nak buat apa? Dia kata, nak kafankan ayah aku. Mana tahu Allah ampunkan. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, solatkan jenazah. Nabi SAW bangun untuk solatkan jenazah, sehingga Umar datang, dia menghalang. Dia kata, ya Rasulullah, munafik. Umar radhiyallahu anhu kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini seorang munafik. Nabi SAW kata, sedangkan Allah belum lagi melarang untuk aku solatkan jenazah mereka. Maka Nabi solatkan jenazah dia, barulah turun ayat ni. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kata, kamu minta ampun untuk mereka ataupun tidak, kamu minta 70 kali pun Allah tak akan ampunkan mereka. Maka apa Nabi kata? Kalaulah Allah berfirman, kau solatkan 70 kali barulah aku akan ampunkan, nescaya aku dah solatkan 70 kali untuk dia. Itu sayang Nabi SAW. Azan masuk waktu dah. InsyaAllah setakat ini saja untuk bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik sama-sama kita beramal dengan setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi seorang yang bersangka baik dan berbuat baik. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.